kita ni makin ada musibah, patut semua orang makin ibadah, tapi bila kita tengok Mekah pun jadi takut apa semua, kita rasa macam patut bukan semua lagi ibadah. Betul lah jaga nyawa, tapi nyawa duk nombor 2, nombor 1 jaga agama. Agama ni semayang. Wallahu a'lam. Harapnya masjid janganlah tutup pula nanti. Tak sebab orang takut sekarang kan. Tapi ni rumah Allah kan. Kita kan ada zikir tu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Apa dia? Dengan nama Allah yang setiap benda tak boleh bagi mudarat kalau Allah kata tak jadi. Tu saya hairan lah. Kalau orang Islam pun mula takut. Dia kata, bukankah ada hadis Nabi? Nabi kata kalau satu tempat itu ada ta'un, jangan pi ke tempat itu, Nabi kata. Betul. Tapi itu kan kawasan. Habis yang Nabi doa dalam hadis Imam At-Tirmizi, Nabi kata, kedua tanah haram tidak akan dihinggap mana-mana penyakit. Kalau ada penyakit nak masuk, Allah akan pindahkan penyakit itu ke tempat lain. Tu nak letak mana hadis tu. Lagi, jangan lupa hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Apa dia? Nabi kata, sabda Nabi, suatu hari nanti kamu akan ditimpa penyakit yang banyak. Yang selamat daripada dia hanyalah yang mengambil wuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak masjid kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk menyampaikan kuliah pada malam ini bersempena dengan bulan Rajab dan memberikan saya tajuk yang sangat penting, Isra dan Mi'raj. Sangat berterima kasih kepada pihak masjid kerana bukan sahaja memberi peluang dan ruang, malahan saya dapat hadir ke Masjid Diraja Sultan Sulaiman.
yang usianya berapa? 80 100 tahun. Tak sampai 1932. 2020 tolak 932 88. Masjid dagang 110. Masjid dagang 110. Kod mana pun 88 tahun orang semayang, confirm ada barakah. Confirm lebih banyak barakah daripada kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pihak masjid kerana memberi ruang kepada saya. Sekali pandang nampak macam duduk dalam Albert Hall. Dia British punya structure dia. Lawa. Sekali pandang nampak macam tu. Jadi alhamdulillah, syukur. Kata orang tua-tua, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, jasa tuan-tuan jemput saya dalam kenangan. Terima kasih. Yang kedua, bila kata masjid ini masjid 88 tahun, mesti ramai dalam ni di kalangan orang alim, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib. Ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Kerana orang tua-tua Melayu ajar kita, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Seterusnya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bonda-bonda, ayah-ayah, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, diikutkan dengan ilmu saya yang cetek, tak sepatutnya ramai orang yang mai. Tapi malam ni tuan-tuan hadir ramai. Terima kasih. Moga berkat majlis. Sebab kalau orang lama-lama berpantun, kata mereka, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kehadiran tuan-tuan mahal, tidak terbayar. Semoga majlis diberkati. Dan kata Nabi pula, tadi pantun, ini kata Nabi. Nabi kata, bila berkumpul umat aku ramai-ramai, pasti Allah jadikan di kalangan mereka ada yang doanya makbul. Dan saya yakin orang sebegitu ada dalam majlis ini. Saya yakin. Dan disebabkan itu, saya nak mengambil barakah tuan-tuan untuk beberapa doa. Round pertama punya doa, kita minta Allah Ta'ala yang pertama tetapkan iman kita semua. Amin. Yang kedua, kita minta Allah matikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat,
kita minta Allah bagi peluang kita jumpa Ramadan yang akan datang. Amin. Berbaki lagi sebulan 14 hari. Dan yang kelima, kita mohon minta Allah untuk kali ini Allah sudi jemput kita jadi tetamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lagi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua sihat? Ibu-ibu semua sihat? Alhamdulillah. Okey. Jadi marilah kita mulakan majlis dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Pertama, kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, khususnya ahli qaryah Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Seterusnya hadiahkan bacaan Al-Fatihah pada malam ini khusus kepada almarhum Tuanku Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Maqam bagi tuanku ada dengan kita yang dimakamkan pada tahun 2001 di sini. Dan hadiahkan juga kepada hari ini tadi, minta izin tuan-tuan, staf saya, seorang staf saya, mak dia baru meninggal pukul 7 tadi. Hadiahkan juga Al-Fatihah kepada almarhum Hamidah binti Masiran. Dan juga hadiahkan juga kepada Tuanku Sultan Sulaiman atas asbab nama beliau masjid ini ada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon dengan keberkatan ilmu dan majlis ilmu pada hari ini, jauhkan negara kami, jauhkan rakyat negara kami, jauhkan sekalian umat Islam daripada virus dan penyakit yang tidak kami ingini. Wabak penyakit jauhkan daripada kami. Dan ya Allah, kami mohon dengan keberkatan malam ini, kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin kami terang mata hatinya, nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, yang salah itu salah, mudah menjauhinya, agar mereka mentadbir kami dengan pentadbiran yang diredai olehmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, ayah-ayah, bapak-bapak, ibu-ibu, bonda-bonda yang saya kasih sekalian, bulan Rejab adalah bulan yang istimewa. Banyak gelaran ulama bagi kepada bulan Rejab. Antaranya Rajab Syahrullah. Rejab adalah bulan Allah. Lagi, Rejab adalah kunci kepada ibadah. Maknanya bulan permulaan ibadah. Lagi, bulan Rajab adalah bulan untuk menyemai ibadah supaya jadi hebat ibadah di bulan Ramadan. Jadi banyak gelaran yang orang bagi dekat bulan Rejab. Hebatnya, untungnya kita
berada di dalam majlis ilmu di dalam bulan Rejab. Istimewa sebab yang pertama, bulan Rejab adalah bulan yang dipilih oleh Allah sendiri. Bulan Rejab, bulan yang Allah pilih sendiri. Bayangkan kita pilih tarikh perkahwinan kita, itu pun kita rasa special. Saya kahwin 23 hari bulan 8 tahun 2012. Saya pilih tarikh tu dengan isteri saya, rasa wow, specialnya tarikh tu. Walaupun tarikh tu tak ada dalil menunjukkan tarikh tu special, tapi bagi kita special sebab kita kahwin tarikh tu. Tuan-tuan pilih tarikh untuk tuan-tuan buat akikah anak tuan-tuan. Ada orang seminggu lepas kelahiran ikut sunnah. Ada orang dia pilih tarikh dia, mungkin lahirnya bulan lepas, akikahnya bulan ni 23 hari bulan. Kenapa? Dia kata pilih tarikh tu orang cuti senang. Contoh, tak pun cuti sekolah 15, 16. Kenapa pilih cuti sekolah? Istimewa tak? Istimewa. Sebab apa? Saya buat akikah anak saya. Jadi tarikh kita pilih, itu pun kita rasa istimewa. Apakah pandangan para jemaah sekalian, sekiranya tarikh dan bulan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti tidak ada yang lebih istimewa melainkan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pilih sebarangan. Contoh mudah, dalam banyak-banyak planet, ada 9 planet waktu Tuan Najib dengan saya belajar. Budak-budak lah ni dia jadi 8 planet, sebab planet Pluto tak nampak dah terkeluar. Dalam banyak-banyak 9 planet, Allah pilih untuk kita duduk di atas bumi. Dalam bahasa Inggeris kata earth. Allah tak pilih duduk dekat utari, Saturn, Mars. Sebab itu salah satu cara orang cerdik lawan Allah, dia ajak kita hidup di planet Marikh. Ini kena ingat. Allah kata dalam Quran, Allah kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya pilih di atas bumi untuk ada khalifah. Maknanya apa? Allah pilih kita hidup di bumi. Pasal apa kita nak hidup di planet yang Allah tak pilih? Yang ni cara orang cerdik lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu nak fikir di luar kotak, jangan sampai termasuk kotak yang lain. Okey? Jadi sekali lagi, Allah pilih dalam 9 planet, Allah pilih bumi. Setiap planet ada bulan dia. Tapi kita bukan kira bulan tu, kita kira bulan tarikh. Dalam 12 bulan, Allah pilih bulan special, bulan Ramadan. Rejab Allah pilih, Allah punya. Yang special bulan Ramadan Allah pilih juga. Dalam banyak-banyak bulan, 12 bulan, Allah pilih Ramadan special. Rejab permulaan, Syaban dia punya semangat,
Ramadan special. Dalam banyak-banyak malam. Ada berapa malam? 365 malam atau 360 malam, senang kira. Dalam 360 malam, Allah pilih satu malam special, malam Lailatul Qadar. Ya Allah, bagi kami dapat jumpa malam Lailatul Qadar. Amin. Untung siapa dapat. Ada setengah orang tua kita tanya, tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Hak tu kira. Iya. Dalam banyak-banyak malaikat. Malam ni saja malaikat ada atas bau setiap seorang 2. Kalau malam ni mai 100 ke 200, malaikat ada 400. Tu tak kira dalam kubur, tak kira di syurga, tak kira di neraka, tak kira yang keluar masuk Baitul Ma'mur masa Nabi naik Isra' Mi'raj. Nabi kata, aku nampak malaikat 70,000 masuk Baitul Ma'mur tawaf, tak keluar-keluar dah. Esok malam 70,000, esok malam 70,000, esok malam 70,000. Kita tawaf pun kena tahan. Tak boleh masuk. Maknanya malaikat banyak. Dalam banyak-banyak malaikat, Allah pilih 10 yang special, kita wajib hafal. Daripada 10 tadi, Allah pilih seorang aja special daripada lain, ketua segala malaikat, malaikat Jibril. Dalam ramai-ramai manusia daripada zaman Nabi Adam Nuh sampai kiamat, tak tahu bila nak sampai kat kita. Dalam ramai-ramai manusia, trilion bilangan manusia. Lah ni bilion, campur Nabi Adam punya zaman, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Yaqub, semua trilion manusia. Dalam trilion manusia itu, Allah pilih seorang yang paling special, nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok saya sebut tadi ya. Bila Allah pilih mesti special. Apa kategori Allah pilih? Cuba tengok persamaan yang Allah pilih semua tadi. Bulan Rejab letak tepi sat. Ni nak habaq kata kalau Allah pilih mesti special. Apa? Coba tengok. Dalam senarai kita bagi tadi, semuanya ada persamaan. Apa dia? Semua itu adalah tempat turunnya Al-Quran. Nampak? Bukan saja-saja pilih. Dalam banyak-banyak planet yang turun Quran yang Allah pilih. Dalam banyak-banyak bulan turun Quran yang Allah pilih. Dalam banyak-banyak malam turun Quran Allah pilih. Dalam banyak-banyak malaikat bawa Quran yang Allah pilih. Dalam banyak-banyak manusia, Tuan empunya Quran Allah pilih. Apa pandangan tuan-tuan kalau bermula daripada malam ni kita semua pakat baca Quran? Adakah Allah lupa pada kita? Ada. Sebab itu ciri-ciri Allah pilih. Salah satunya. Sebab tu abang jangan tinggal Quran. Baca selalu. Baca. Mudah-mudahan ada barakah dia. Baik, patah balik. Tuhan, maknanya Allah yang pilih kategori semua tadi, Allah itu juga yang pilih bulan Rajab. Mana? Dalam Al-Quran. Mana? Surah At-Taubah. Mana? Ayat ke-36. Muka surat belah kiri bawah sekali. Allah kata apa? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi yawma khalaqas samawati wal ard
minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ada 12 bulan di sisi Allah sejak diciptakan langit dan bumi tu. Sejak azali lagi Allah pilih dah. Sebab tu jangan main-main. Sebab itu Islam agama yang lain daripada agama lain. Agama lain Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, tak pernah orang buat diskusi di dalam dewan sekalipun tentang bulan Januari, Februari. Islam masuk Muharram, bincang dia. Masuk Safar, bincang dia. Masuk Rabiul Awal, hebat, raikan. Kalau orang Johor sampai 6 bulan dia raikan. Kalau orang-orang Selangor sebulan 2 bulan raikan Maulid Nabi. Sebab bulan Rabiul Awal. Masuk Rejab, bincang tentang istimewanya Rejab. Sebab itu kepada semua yang ada, apa pandangan kalaulah bulan setahun sekali je bulan tu pun ada makna dalam Islam? Adakah kehidupan seharian kita tidak ada makna bagi agama? Tidak, pasti ada makna, dan agama ajak kita hidup satu persatu. Sebagai contoh, peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kita tengok. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku di dalam bulan Rejab. Masyhur untuk mazhab Imam Syafi'i dan ahli sunnah 27 Rejab. Okey, 27 Rejab. Malam ni 16 Rejab, malam yang ke-17. Makna lagi 10 hari kita akan raikan sambutan ma'al Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini, tengok elok-elok, saya tunjuk. Tangan saya tak cukup lagi 3. Tangan saya tak cukup lagi 3 jari. Dia kena tunjuk 3 belah. Jadi tuan-tuan anggap saja ada 3 jari dekat sini. Kita tak kacau dia. So ada 3 belah. Okey. 13 tahun baginda Nabi hidup di bumi Mekah. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku 10 tahun. Lepas tu ada 3 tahun baki baru Nabi berhijrah. Boleh faham? Okey, tengok lagi sekali. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-10. Yang ni apa? Ni. Ini umur 40 dapat wahyu. Boleh faham? So, Nabi ada 13 tahun duduk di Mekah berdakwah masa umur 40. Isra Mi'raj berlaku pada umur yang ke berapa? Pandai, 50. Lepas tu 3 tahun kemudian baru Nabi hijrah. Jadi soalan, apa yang berlaku dulu? Isra Mi'raj atau hijrah? Isra Mi'raj berlaku dulu baru hijrah. Kenapa saya tanya tuan-tuan macam tu? Saya ulang balik nah. Ingat, Islam bukan saja-saja. Saya nak tunjuk bukti kat tuan-tuan kepada mereka di luar sana, di mana pun orang menonton video ini. Yalah, yang mana menonton video lah, di mana-mana. Dalam ni lah. Di luar sana mana saja yang akses tengok saya pesan, kata pesanan ni dengar elok-elok. Apa dia?
tidak mudah untuk kita kata Quran kena kaji semula, Quran kena tulis lain, Quran kena tafsir semula, hadis Nabi dulu boleh pakai, lani tak boleh pakai. Perkataan macam ni kena berhati-hati, jangan keluar daripada mulut kita. Sebab apa? Berlakunya dua peristiwa ni, Isra' Mi'raj terlebih dahulu, baru peristiwa hijrah pun banyak persoalan kita tak boleh jawab. Contoh, kalau Isra' Mi'raj mula dulu, makna Nabi dah kenal buruk ke belum? Dah kenal lah, sebab naik buruk. Isra' Mi'raj naik buruk, betul? Kenapa dalam peristiwa hijrah Nabi tak naik buruk? Tuan-tuan jawab kat saya. Kalau Nabi dah kenal buruk lebih awal, dan malaikat yang sama bagi wahyu, Muhammad ataupun Rasulullah, Allah izinkan kamu keluar sekarang. So Sayyidina Jibril yang bagi wahyu kata keluar sekarang. Waktu hijrah Nabi keluar, malaikat Jibril yang sama bawa buruk mai. Kenapa malaikat tak bawa buruk untuk pergi ke Madinah? Sekelip mata boleh lari daripada semua orang. Kenapa? Nampak? Soalan ni kita tak dan fikir. Nampak? Jadi sebab tu benda Islam, kalau ilmu kita hujung kuku, jangan sembang banyak-banyak duk buat kemah. Sebab banyak rahsia Allah Ta'ala kita tak tahu. Kerja kita apa dia? Sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Dengar, taat. Sebagai contoh, hari ini semua orang takut dengan virus. Betul, semua orang takut. Saya pun takut. Sebelum nak pergi jauh, saya bagi tahu dulu dekat ayah-ayah, ibu-ibu. Isteri saya seorang doktor. Isteri saya seorang doktor. Apa makna dia? Isteri saya perubatan moden. Makna apa? Saya tidak menolak perubatan moden. Makna siapa kena makan ubat, makan ubat. Siapa kena buh ubat bawah lidah, buh ubat bawah lidah. Siapa nak kena pepak Panadol, pepak Panadol. Siapa nak kena telan ubat cayak darah, makan ubat cayak darah. Sebab apa? Dia termasuk daripada sunnah Nabi juga. Mana? Orang tanya dalil. Mana? Pertama, Nabi yang ajak kita. Apa dia? Habbatus sauda, ubat segala penyakit. Nampak tak? Nabi gunakan medium. Patutnya Nabi kata Allah penyembuh segala penyakit. Boleh nampak? Tapi Nabi bagi tahu habbatus sauda, ubat penyakit. Maknanya makan habbatus sauda. Jadi zamanlah ada Panadol, ada Actifast, betul? Adakah tuan-tuan ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Nampak? Tak betul lah kan? Betul. Jadi kalau kena makan, makan. Sama juga, ini saya nak sebut, jangan memandang remeh atau rendah berkaitan dengan air penawar. Sebab dia pun ayak, sama macam ubat batuk. Ubat batuk, orang bubuh ubat lah apa semua, jadi warna hitam. Balun yang minum, lega, tekak kita tak batuk. Hak tu ubat. Kalau balun sebotol, yang tu jahanam. Itu tak mau. Semalam kami pergi nak tangkap, nak buat ada video sikit dekat satu kawasan. Baru sampai kat tempat tu tengok, ada plastik apa ni? Tengok dalam tu dia budak hidungamnya. Astaghfirullahalazim. Ni orang masjid ni, abang-abang ni, adik-adik, jangan rosakkan diri kita. Orang lain pun ada masalah. Minta maaf lah, sebut saja. Tapi tak boleh sebut nama, sebut saja. Kalau kita ada masalah,
Tuan-tuan bayangkan hari ni kapal terbang pun orang buat turun harga tiket. Terbang pi Jepun lah ni, pi balik RM200. Kita kata murah, kapal terbang rugi berapa banyak? Ada satu travel agency yang saya kenal, toke dia besar juga company ni, besar. Dia pamai habaq kata, Ustaz, kami rugi sampai Ramadan tak boleh terbang ni, kami rugi 300 juta. Hampa yang hidu gam, budak-budak berapa dek yang hampa tahu? Gam tu haji RM3 lah. Rosakkan diri, rugi. Ni dakwah paling besar abang-abang di sekolah ni. Tolong bagi tahu kawan jangan rosak diri. Dia pekuk tu, dia hidu tu, Allahu Akbar. Naik bulan tu. Saya tak tahulah ibu-ibu faham ke tak. Yang lelaki insya-Allah faham. Sambung balik. Jadi sekali lagi saya ulanglah, makan ubat sunnah juga. Sebab apa? Tadi hadis satu, apa dia? Habbatus sauda. Yang kedua, Nabi yang ajak kita juga, apa dia? Nabi kata cuka adalah ubat penyakit. Nampak? Kenapa habaq cuka? Habaq sajalah Allah Ta'ala penyembuh. Tak, Nabi nak abang ada medium kita kena makan. Lagi Allah ajak kita, lagi kemah? Tuhan ajak kita. Beria. Tuhan ajak madu ubat segala penyakit. Ni kalau nak berhenti azan kah? Berhenti azan. Okey. Berhenti azan. Jawab azan, baca doa lepas azan. Sekejap lagi saya cerita. Kata Nabi, siapa dengar azan, jawab azan. Tadi saya pesan, saya harap semua buat tahu. Sebab maghrib tadi kita dalam perjalanan, maghrib tadi baru duk ambil wudu. Ni semuanya tengah duduk majlis ilmu. Patut tadi jawab semualah, insya-Allah. Kata Nabi, siapa dengar azan, kemudian dia jawab azan, kemudian dia baca doa selepas azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Itu doa dia. Kemudian dia minta selepas itu untuk Allah bagikan kepada aku satu kedudukan nama wasilah. Sebab tu kita sambung, kita selalu kata ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita baca tadi kan doa tu kan? Lepas tu kita tambahlah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'atah innaka latukhliful mi'ad. Kita minta kedudukan yang baik untuk Nabi, tapi kita sebut nama wasilah. Sebab dalam hadis tu Nabi kata di akhirat ada satu tempat nama dia wasilah. Tempat ni tak tahu siapa punya. Nabi kata, aku nak tempat ni, tolong doa Allah bagi ke aku. Nabi kata. Jadi saya ulang balik hadis tadi. Nabi kata, siapa dengar azan, jawab azan, baca doa lepas azan, Allahumma rabba hazihi da'watammati wassalatul qa'imah, kemudian minta kepada Allah bagi dekat aku wasilah. Kata Nabi, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nabi jawab dalam hadis tu, Nabi kata, halat lahu syafa'ati, wajib bagi dia mendapatkan syafaat aku. Tu. Jadi malam ni tadi kita make sure semua dalam ni kurang-kurang ada peluang dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Siapa tak baca tadi, tak ada dah azan, nak suruh azan kali kedua tak mau dah. Tapi muazzin azan sedap lagu Jiharkah sedap. Rasa macam nak suruh azan sekali lagi kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sekali lagi sebab kita nak cerita kata
Kita punya kerja sami'na wa ata'na. Sebab Allah bila dia kata ni, nilah jawab dia. Dia kata yang ni, nilah jawabnya. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu pegangan macam mana, sekadar tanya je kan. Kita ni makin ada musibah, patut semua orang makin ibadah. Tapi bila kita tengok Mekah pun jadi takut apa semua, kita rasa macam patut bukan semua lagi ibadah. Betul lah jaga nyawa, tapi nyawa duk nombor 2, nombor 1 jaga agama. Agama ni semayang. Wallahu a'lam. Harapnya masjid janganlah tutup pula nanti. Tak sebab orang takut sekarang kan. Tapi ni rumah Allah kan. Kita kan ada zikir tu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Apa dia? Dengan nama Allah yang setiap benda tak boleh bagi mudarat kalau Allah kata tak jadi. Tu saya hairan lah. Kalau orang Islam pun mula takut. Dia kata, bukankah ada hadis Nabi? Nabi kata kalau satu tempat itu ada ta'un, jangan pi ke tempat itu, Nabi kata. Betul. Tapi itu kan kawasan. Habis yang Nabi doa dalam hadis Imam At-Tirmizi, Nabi kata, kedua tanah haram tidak akan dihinggap mana-mana penyakit. Kalau ada penyakit nak masuk, Allah akan pindahkan penyakit itu ke tempat lain. Tu nak letak mana hadis tu. Lagi, jangan lupa hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Apa dia? Nabi kata, sabda Nabi, suatu hari nanti kamu akan ditimpa penyakit yang banyak. Yang selamat daripada dia hanyalah yang mengambil wudu. Kita habaq kat orang yang duk buat announcement suruh basuh tangan. Kami orang Islam sehari 5 kali, bukan tangan, kaki pun kami basuh. Betul tak betul? Hairanlah saya kalau orang Islam tak promote kita punya hygienik kita. Kita lagi hygiene. Bukan basuh tangan, muka, kumuk, hidung pun basuh. Tok Sah kata lubang hidung, lubang telinga pun basuh. Betul tak? Lagi hadis Nabi yang lain, al-ma'u tahur, air itu suci, la yunajjasahu lahu syai', tak akan menajis dan mengotorkan air itu satu apa pun. Itu. Inilah saya nak cerita ni, bukan apa, nak bagi tahu hikmah Isra' Mi'raj. Bukankah masa Nabi mai turun, kan dia ada berita hangat sikit, betul tak? Nabi pembaca berita. Okey? Nabi news reader. Orang tanya, "Dah ustaz kata lagu tu samakan Nabi dengan pembaca berita." Betul. Nabi pembaca berita. Orang kata, "Tahu mana?" Tu tadi dah sebut dah. Mana? Nabi macam mana tahu? Nabi kata akal dia daripada Naba. Tu tuan-tuan baca surah An-Naba. Apa dia? Berita yang menggemparkan. Nabi pembaca berita, penyampai berita. Jadi bila Nabi penyampai berita, semua berita Nabi cerita. Jadi ada satu geng, mereka memang kenal dah Nabi di awal-awal Islam. Okey? Saya ulang sekali lagi, tengok. Awal Islam, yang ni dengan yang ni dakwah secara senyap. Yang ni wa ashiratakal akrabin, dakwah adik-beradik. Lepas tu baru ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, baru sebarkan dakwah. Okey. Alright? So masa duk sebar dakwah tu kan, orang tolak. Lepas tu Siti Khadijah wafat.
Abu Talib wafat. Masa ni semua orang tak berani pukul Nabi lagi. Masa ni hak 3 tahun ni baru mereka pukul Nabi, letak perut unta apa, mati 3 tahun. Hak 10 ni senyap-senyap, mengata-mengata, bunuh antaranya Sayyidatuna Sumayyah. Sayyidatuna Sumayyah, perkuburannya dekat perkuburan Syubaikah. Lani siapa duduk hotel kan, yang hotel yang orang kaya-kaya kan, hari tu Datuk Siti Nurhaliza apa semua duduk hotel kaya-kaya, apa Datuk Alif Syukri Padi-Paduk, nama hotel dia Darul Tauhid. Ni Darul Tauhid, sini Masjidil Haram, ini Kaabah dalam, ni Darul Tauhid. Hilton, orang tua suka Hilton. Hilton sini Hilton. Okey, sini Hilton. Alright, sini Darul Tauhid. Belakang Darul Tauhid ada 2 lagi hotel Hilton baru, namanya Double Tree dengan Hilton Convention Center, dengan satu lagi Marriott. Berdepan betul-betul 3 hotel ni ada tanah perkuburan, tak boleh ubah punya. Bahasa kita kata hak ni kubur-kubur otai punya. Orang nak ubah hari tu dia keluar darah. Maka ulama kata jangan, ni dia tak bagi ubah. Apa nama perkuburan tu? Perkuburan Syubaikah. Siapa dalam tu? Sayyidatuna Sumayyah ada dalam tu. Orang syahid yang pertama dalam Islam, orang perempuan tu, ibu-ibu semua power. Sumayyah. Orang yang meninggal yang Nabi nangis menyebabkan tahun itu jadi tahun duka cita adalah orang perempuan juga, Siti Khadijah. Sebab apa? Pengaruh dia besar. Sebab itu saya dan rakan-rakan di pejabat saya, lecturers, kita percaya bahawa generasi hari ini kok mana pun dia mesti kena ibu yang bangunkan juga. Dia tak boleh. Sebab tu orang ramai-ramai kita panggil apa dalam bahasa Arab? Apa Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Kami yakin perkataan umat mai daripada perkataan ummu, ibu. Duk buat dah. Tu saya kata, dengan Islam kalau ilmu hujung kuku macam kita ni, dengar taat sudahlah. Tak usah lawan. Banyak benda kita semua tak tahu. Saya pun tak tahu. Mujur ada orang tua-tua cerita baru tahu. Kalau setakat ilmu begini duk lawan, malu. Tu saya pesan sungguh-sungguh. Ni Isra Mi'raj. Sebab apa? Tengok kan peristiwa Isra Mi'raj berlaku. Kita cerita sikit. Nabi balik, geng-geng hak suka berita hangat ni, viral. Abu Jahal kata, Muhammad, ada berita panas pagi ni. Kan Nabi baru sampai, sembahyang subuh selesai, Abu Jahal nampak, duduk kat Kaabah Muhammad, ada berita hangat, berita viral hari ni. Nabi kata, ada. Apa? Baru pergi Baitul Maqdis malam, balik dah pagi tak sat. Yang ni boleh viral ni, dia kata. Hak ni boleh mencecah banyak viewers ni. Kemudian Abu Jahal buat apa? Abu Jahal buat announcement kat semua orang. Dia panggil semua orang mai dekat mana? Dekat Bukit Safa. Okay, tengok elok-elok Sebab tajuk tadi saya dengar Tok Imam announce tadi, kata tajuk dia ialah Hikmah Isra Mi'raj. Walaupun saya dapat tajuk Isra Mi'raj aja, tapi dia tambah hikmah, tak apalah, jalanlah. Jadi saya cerita kat tuan-tuan hikmah dia. Tuan-tuan tengok elok-elok Tengok kan panggil semua. Semua ni Bukit Safa. Muhammad ada berita viral, mai. Semua mai. Muhammad. Okey. Apa soalan pertama Nabi tanya dekat sahabat Nabi ni umat? Nabi tanya apa? Soalan. Betul tak Nabi kata macam ni? Tuan-tuan, percaya tak belakang bukit ni ada tentera nak serang kita? Betul tak?
Nabi tanya soalan tu, wahai kaum aku, orang Arab, hampa percaya tak belakang bukit ni ada tentera nak mai serang kita? Kalau aku kata ada. Soalan. Pasal apa kena tanya belakang bukit? Awak Nabi tak kata, tuan-tuan, situ ada tentera nak mai serang kita. Tuan-tuan percaya tak kalau saya cakap? Kenapa Nabi tanya, tuan-tuan, kalau ada tentera belakang bukit ni saya kata nak mai serang kita, tuan-tuan percaya ke tak? Sahabat orang kampung kata apa? Kami tak ada pengalaman kamu bohong kami. Maknanya apa? Kami percaya kamu. Sebab apa? Islam mesti bermula dengan percaya. Kalau tidak, kalau tentera pun kita nak kena tengok juga, macam mana kita nak percaya yang takkan boleh nampak sampai bila-bila melainkan di syurga, iaitu Allah Ta'ala. Betul tak? Sebab tu Isra Mi'raj dia penting. Dia nak drill kita percaya tak dengan agama. Itulah berlaku bulan Rejab, tak semua orang takut. Jadi macam macamlah H1N1 sebelum ni tak menakutkan, takut juga. Apa nama Japanese encephalitis dulu, takut juga. Tu SARS, takut juga. Foot mouth disease, takut juga. Unta dulu tu, apa unta dulu apa dia? Takut juga, betul tak? Tahu-tahu makin mai dia jadi lagi takut, tak ibadah pula. Hairan tu. Janganlah nanti ada orang halang pula mai semayang, mai berjemaah. Saya tak boleh bayang Patutnya kena kumpul. Allah tolong kami ya Allah. Patutnya. Wallahu alam. Janganlah percaya yang ni. Kalau percaya yang ni, garam pun nampak macam gula, sedangkan dua-dua rasa berbeza. Betul je? Buh garam, buh gula, nampak macam sama. Sebab mata ni. Wallahu alam. Tuan-tuan, pukul 9 lah. Nak balik tak? Jom balik. Oleh sebab itu, salah satunya yang saya nak make sure saya sampaikan malam ni kat tuan-tuan juga adalah berkaitan dengan doa. Dua doa yang saya masyhurkan daripada kawan-kawan. Tuan-tuan amalkanlah doa ini. Saya ulang sekali lagi ya. Ubat sunnah Nabi. Salah satu perubatan nabawiyah doa. Ibu, cerita ini diceritakan oleh Dr. Hisham, seorang doktor pakar bahagian kulit ke tulang daripada Syam, Syria. Ibu, kisah ini diceritakan oleh Dr. Hisham dan doktor pakar di Syam, Syria. Dia kata, saya ada satu appointment penting. Saya naik kapal terbang, ada appointment penting. Klien itu nak jumpa saya untuk diskusi tentang kepakaran saya. Saya pergi airport, kapal terbang saya delay beberapa jam. Kemudian kapal terbang dah boleh naik. Kami naik kapal terbang terbang. Tetapi sampai di tengah perjalanan, enjin atau something yang menyebabkan penerbangan, enjin ke tayar ke apa tak tahu, rosak, menyebabkan kapal terbang kena landing tu juga. Sedangkan saya tak sampai destinasi saya lagi, kata Dr. Hisham. Bila landing dekat airport, Dr. Hisham keluar tanya, berapa lama boleh repair? Mereka kata memakan masa yang lama. Jadi dia tanya dekat orang,
tempat yang dia nak pi ni mana? Dia kata ada, tapi kalau naik teksi beberapa jam juga. Dr. Hisham kata tak apa, saya boleh bayar, yang penting saya nak pergi. Jadi dia ambil teksi kat dia, dia naik. Dia naik teksi rosak tengah jalan. Hak yang tukang teksi tu kata sekejap ya saya repair. Sementara tu Encik rehatlah, rumah sini, orang sini semua baik-baik. Tengok-tengok ada satu rumah nenek itu bercahaya, tapi kita baru nak tahu nenek lah, tapi saya dah habaq dalam nenek. Dia pergi, dia bagi salam, Assalamualaikum, nak tumpang semayang. Dia kata, nenek boleh saya tumpang semayang? Nenek tu kata, masuklah, dalam rumah ni tak ada siapa, saya saja dengan cucu saya. Jadi dia masuk dalam rumah, duduk rehat nak solat. Kemudian dia nampak nenek tu lepas buka pintu, nenek kan, bukan atuk, nenek perempuan. Nenek ni lepas dia buka pintu bagi Dr. Hisham masuk, dia pergi ke Dr. Hisham masuk, duduk, khalas. Dia pergi ke penjuru rumah, dia berdoa, menangis, ya Allah, doa. Dr. Hisham tengok sebelah nenek tu ada segujur tubuh budak terbaring. Doktor curious, sama enggak macam isteri saya, siapa doktor, dia pada dilatih perasaan tu, sakit apa ni, dia nak tahu enggak. Jadi Dr. Hisham tanya, ini siapa? Nenek itu kata, ini cucu saya. Kenapa? Dia sakit, barangkali tulang, bedridden ke apa tak tahu, tak bangun daripada kecil dia duduk macam ni. Mak bapak dia meninggal dalam aksiden. Saya tak ada duit nak bawa jumpa doktor pakar, maka setiap hari saya berdoa supaya Allah bantu kami, sebab saya tak ada duit. Orang kampung kata ada seorang doktor boleh ubat dia. Siapa nama doktor tu? Nama dia Dr. Hisham. Doktor tu terduduk, dia menangis dia. Dia kata, makcik tahu dah apa yang makcik dah buat dengan doa makcik? Kerana doa makcik lah kapal terbang saya rosak. Kerana doa makcik kapal terbang saya delay. Kerana doa makcik teksi saya rosak. Kerana doa makcik saya ada dekat sini, yang mana tak ada sebab perjalanan saya nak sampai ke sini. Kerana doa makcik. Makcik tu kata, kenapa? Sayalah Dr. Hisham, saya akan ubat cucu makcik sekarang percuma. Dahsyat. Sebab apa? Doa. Ini kekuatan doa. Tapi hari ini semua orang lupa, tak mau doa. Rugi lah. Kita viralkan basuh tangan, kita tak viral pun doa. Tuan-tuan makan nasi, Allahumma barik lana. Nak makan ubat, takkan Allahumma barik lana, mesti ada doa ubat dia. Ni saya ajak, saya bukan ajak lah, share, kita baca sama-sama, nanti tuan-tuan amal. Dua doa. Satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Satu lagi doa Sayyidina Abu Darda. Okey, dua doa. Satu doa daripada riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasai dan juga Imam Abu Dawud. Satu lagi doa, nama doa dia doa Abu Darda. Barangkali ada orang kata dekat saya, doa ni baru orang jumpa kot. Dah, jangan silap. Orang lama-lama mesti boleh membenarkan saya ya. Kalau saya kata ada ke tak ada, tuan-tuan bagi tahu saya. Ingat tak dulu di alam Melayu ada satu buku doa besar ni, warna putih, ada gambar orang perempuan angkat tangan mengalir air mata, dekat tepi dia tulis Ya Rabb. Bisa tengok buku tu? Dalam buku tu ada doa yang saya cerita. Lama lah, zaman Tok Nadok dah ada dah. Sebab apa? Kita tak amal. Orang dulu kuat amalannya. Walaupun dulu gaya hidup sihat mungkin tak banyak, budak-budak jalan kaki tepi jalan tak pakai kasut, tapi tak ada cacing masuk dalam. Betul ya? Sebab mereka kuat amalan. Okey? Jadi saya bagi tuan-tuan doa ni, kita amal sama-sama. Doa yang pertama saya baca, tuan-tuan ikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham. Huruf zal, zal. Wal judham. Tak mau zai. Wal juzam, tak mau. Wal judham. Wa min sayyi'il asqam. Sekali lagi ya doa. Saya baca makna dulu. Allahumma, ya Allah, inni, saya, a'udzubika, minta lindung dengan Allah, minal barasi, daripada penyakit sopak, wal junun, daripada penyakit gila. Ni termasuk sopak ni termasuk penyakit kulit. Wal junun, penyakit stres, anxiety, depression, murung, gila, nyanyuk, semua termasuk. Wal judham, judham ni kusta ni fungus apa semua masuk sekali lah. Last, sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam selain tiga ni, bukan sopak, bukan gila, stres, depression apa semua, bukan kusta. Apa dia? Coronavirus termasuk dalam ni. H1N1 masuk dalam ni. Boleh masuk Kalau foot mouth disease masuk dalam kusta tadi. Dia masuk sekali nah. Okey, sekali lagi kita baca doa yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Amin. Budak-budak membaca bagus, doa makbul, depa tak buat dosa. Sekarang doa yang kedua, panjang sikit tapi semuanya zikir. Tuan-tuan biasa baca zikir saja tapi dia doa. Okey. Sebelum tu kena cerita dulu. Suatu hari Sayyidina Abu Darda, ini rumahnya, ini rumah Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda keluar daripada rumah, dia pi mengajak, pi ada kerja dia sini. Ni rumah ni dia jauh. Mai orang dekat Sayyidina Abu Darda, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Ni hebatnya para sahabat lah. Dia doa ni kesimpulan tajuk hari ni Isra Mi'raj kita sikit je. Apa dia? Percaya, betul ya? Tapi ini kesimpulannya. Tengok sahabat, dia pegang dengan Nabi ajak, hebat betul. Sayyidina Abu Darda kata apa? Saya beriktikad rumah saya tak akan terbakar dan tak akan ditimpa musibah. Sat lagi orang lain pula mai. Memang kawasan rumah dia terbakar. Jadi papi habaq dia. Sayyidina Abu Darda, rumah kamu terbakar. Sebab orang nampak ni api ni, rumah Abu Darda bakar. Rumah Abu Darda bakar. Sayyidina Abu Darda kata lagi sekali, saya beriktikad rumah saya tak akan terbakar, Allah tak akan timpa musibah pada rumah saya. Dahsyat. Selepas api reda, orang semua terkejut. Betul rumah dia tak terbakar. Yang lagi power, dia tak balik pun tengok rumah dia. Sebab apa? Yakin dia rumah dia tak terbakar. Hebat sahabat. Hebat sahabat. Jadi orang ramai tanya, wahai Sayyidina Abu Darda, macam mana hang boleh i'tiqad tak terbakar? Sayyidina Abu Darda jawab, sesungguhnya kekasih aku
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku zikir doa. Siapa baca di waktu pagi, Allah akan jaga ke diri dia, rumah dia, keluarga dia dan apa-apa yang bersangkut dengan dia daripada sebarang musibah. Dan sekiranya dia baca di waktu asar, Allah pelihara dia sampai subuh esok daripada sebarang musibah. Aku baca yang ni dalam rumah aku, macam mana Allah nak turunkan musibah pada rumah aku? Dahsyat. Apa doa dia? Hak ni lah nama doa Abu Darda. Ni doa ni saya share dengan tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa dia. Orang kata hak corona tu tak menang. Hak corona yang tarik panjang tadi tu. Wa min syarri kulli dabbah, dan daripada kejahatan mana-mana makhluk yang ada. Apa saja dabbah ni yang berjalan melata, tu semua termasuk dalam tu. Hebat Nabi ni ajak kita 1441 tahun. Harap-harapnya kita amalkan ni. Yang mana ambil video tolong viral. Kita bukannya nak hebat viral tu, tak. Perubatan nabawiyah tu jangan tinggal. Ubat telan, doa jangan tinggal. Semoga dia dapat kebaikan. 9:20. Jom balik. Dia kata hari Rabu apa? Hindustan ke malam? Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih sekali lagi dapat duduk dalam satu bangunan yang didesain oleh arkitek daripada British. Nama dia Leofric Kesteven. Nama dia Leofric Kesteven. Dia biasa jadi arkitek punya penasihat dekat negara kita. Dia buat design ni. Dia buat cantik, Masya Allah. Dekat Mesir ada satu masjid depan dia, dua masjid sebelah-sebelah. Kalau tuan-tuan tekan sekarang dalam internet Google pun dapat juga. Apa dia? Masjid 4 mazhab. Masjid 4 mazhab sini, sebelah dia ada satu masjid. Masjid ni dulu orang-orang seluruh dunia mai mengaji dekat masjid 4 mazhab. Depan mazhab Imam Syafi'i, tepi sana mazhab Imam Malik, tepi sana mazhab Imam Hambali, belakang sana mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ada 4 penjuru lagu tu, macam bentuk 4 sagi tambah tu. Dalam masjid tu sebelah tembok perpustakaan, sebelah tembok perpustakaan mazhab tu, perpustakaan mazhab ni punya perpustakaan, Imam Syafi'i punya perpustakaan dia, kiblat dia Imam Syafi'i punya mazhab. Anak murid main mengaji seronok sangat dekat situ. Depa berterima kasih kat Tok Syekh mengajak, depa buat masjid macam gereja dekat sebelah berdepan dengan dia. Masjid juga, cantik juga, binaan macam ni juga. Cantik. Nanti kalau ada peluang tuan-tuan pergilah tengok. Hebat. Anak murid terima kasih dekat Tok Syekh buat masjid. Hebat betul. Hebat betul. Zaman dulu Allahu Akbar. Jadi minta ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Seronok dapat duduk dengan tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana
ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسنا ومن شر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربنا على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minta ampun, minta maaf. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.